Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dah sampai surah Hamim Al-Ahqaf, Hamim yang ke-7. Alhamdulillah, tak sampai sebulan. Target kita sebulan, tapi insyaAllah kita dah boleh selesaikan sebelum cukup sebulan insyaAllah. Dan bila kita dah bincang perkara-perkara surah mengenai akidah, insyaAllah akidah kita jelas. Perkara-perkara mengenai ketauhidan, iaitu huraian kepada iyyaka nasta'in, tauhid fi doa ataupun tauhid fil isti'anah, bagaimana untuk mengelakkan syirik dalam berdoa. Itu dia punya tujuan dia. Pada petang ini insyaAllah surah Al-Ahqaf, iaitu surah yang ke-46, Hamim terakhir, iaitu Hamim Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Hamim, hanya Allah yang memahami apa itu ha dan apa itu mim. Tetapi kadang-kadang huruf muqatta'ah semacam ini akan diambil peluang oleh guru-guru yang berniat tak elok. Nak tunjuk dia bijak, dia hebat, dia berdalilkan mimpi-mimpi, maka dia hurai apa itu ha, apa itu mim. Kononnya kalau dia tak tahu, dia bukan guru yang bijak, atas faktor perasaan macam ini, dia tak lagi jauh daripada ajaran yang sebenar. Hanya Allah saja yang maha mengetahui apa itu ha, apa itu mim. Dan kadang-kadang ada juga tafsir-tafsir mengatakan dihurai, panjang-panjang hurai pun last sekali hanya Allah yang maha mengetahui. Ada juga tafsir mengatakan ini untuk penggalak kepada kita meminati untuk pengajian tafsir Al-Quran. Surah Hamim terakhir ini ialah dakwah dia. Dia punya dakwah, perkara pokok ialah syirik dalam mengambil berkat. Syirik dalam mengambil berkat, yakni perkataan berkat itu ialah, berkat ini ialah kelebihan yang luar biasa, yang banyak hingga berterusan kepada hari akhirat. Itu berkat. Kita kata berkat, tabarruk. Berkat tabarruk dalam Al-Quran banyak sekali perkataan-perkataan yang nak cerita bab berkat. Barakah, barakatun, barik. Banyaklah perkataan, lebih kurang berapa perkataan-perkataan yang mempunyai erti semisal dengan berkat, memburu berkat. Kita orang Melayu pun sering sebut mengambil berkat, mengambil kelebihan luar biasa daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran pun banyak surah-surah Al-Quran yang nak ceritakan bab berkat. Al-Mulk, tabarakalladzi, Al-Furqan, tabarakalladzi. Berkat itu milik Allah. Berkat itu milik Allah. Tidak ada pada yang Allah tak nyatakan keberkatan. Kalau tengok apa dia keberkatan, berkat perkara-perkara luar biasa yang banyak dan berterusan hingga pergi ke hari akhirat. Berkat dalam pengajian Al-Quran, mengaji baca 1 dapat 10, luar biasa kan. Biasa-biasa tidak ada kelebihan, tapi dengan berkat Al-Quran, baca 1 dapat 10. Orang terlibat Al-Quran, Allah ampunkan dosa dia, itu berkat Al-Quran. Apa lagi berkat? Pasal Allah nyatakan. Tapi kalau Allah tak nyatakan, tidak adalah keberkatan. Berkat dari segi tempat,
orang solat berjemaah, orang solat di mana, di Masjidil Haram, berapa berkat dia? 100,000 kali ganda. Berkat di Masjid Madinah berapa? 1000 kali ganda. Itu berkat dia. Solat berjemaah di masjid 77 kali ganda. Itu di antara keberkatan-keberkatan. Apa lagi keberkatan? Malam Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan. Itu luar biasa. Buat sikit tapi kenikmatan banyak. Kita sebut berkatnya pendapatan. Walaupun sikit tapi cukup bayar hutang, cukup sara keluarga, boleh infak lagi. Berkat dalam rezeki. Itu berkat. Tetapi kalau kita katakan kita tidak ada jalan Allah, berkat berniaga macam mana ke, tapi jauh dengan Allah, itu bukan berkat, tak cukup sama sekali itu. Jadi berkat di sini ialah Allah nyatakan, Allah jawab, keberkatan hanya milik Allah, dan di mana-mana tempat yang Allah nyatakan keberkatan, yang Allah nyatakan keberkatan. Dakwah dia ada pada ayat yang ke-28. Tengok ayat yang ke-28. Ayat 28 itu dia punya perkara pokok dakwah ataupun intipati yang nak cover seluruh surah Al-Ahqaf. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan ilahatan lah. Falaula, maka mengapa tidak menolong mereka? Mengapa tidak menolong mereka? Siapa dia? Bila pergi ke hari akhirat, kenapa tidak menolong mereka? Alladzina takhadhu min dunillah, orang-orang yang mereka memohon berkat masa dunia dulu. Allah kata, ni keadaan takhwif ukhrawi ni, keadaan di akhirat berlaku. Bila berlaku keadaan hari akhirat, maka Allah menempelak kononnya golongan orang yang mencari berkat atas dunia, yang berkat yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Dia pergi bersuluk mana-mana negeri, contoh pergi di makam, contohlah makam Wali Songo, pergi di Wali Songo, mereka mengatakan ada pahala sama dengan 70,000 tahun. Tengok, dia kata pergi berdoa meminta keampunan di kubur Wali Songo, dapat pahala 70,000 tahun. Tengok dia katanya tu, menyeru dengan Wali Songo. Jadi sebagai contoh tadi, Allah tak ada nyata pun di kubur sekian dapat pahala besar. Maka Allah menempelak golongan yang pergi memuja di kubur Wali Songo ini, mengambil berkat dengan kubur Wali Songo ini. Falaula nasarahumul ladzina takhazu, maka mengapa tidak menolong mereka Wali Songo tadi contoh, orang-orang jadikan mereka selain daripada Allah qurbanan alihatan, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nak cerita di sini ialah golongan-golongan yang menyeru kepada selain Allah untuk mencari keberkatan, bila pergi di hari akhirat ini hilang lenyap semua sekali golongan-golongan yang mereka seru untuk mengambil berkat. Ini kadang-kadang kenapa mereka menyeru. Mereka mengatakan mereka bukan menyeru wali-wali tersebut, mereka menyeru Allah. Cuma mereka hanya bertawassul dengan ruh-ruh wali ini, mereka bertawassul dengan ruh-ruh Nabi ini, mereka bertawassul dengan Wali Cok Songo sebagai contohnya. Jadi bila mati nanti Allah akan tanya, panggil Wali Songo sebagai saksi. Kita akan baca nanti. Maka mereka mengatakan, kita bukan berdoa dengan Wali Songo, kita berdoa dengan Allah, cuma menggunakan perantaraan wali tadi. Mengambil berkat dengan wali tadi. Kononnya Allah akan gandakan pahala dia. Ayat Al-Quran dan surah Zumar pun menafikan perkara ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya bukannya menyembah, bukan minta tolong wali-wali tadi. Kami menyeru mereka ialah untuk merapatkan dengan Allah serapat-rapatnya. Itu je. Maknanya tujuan mengambil berkat ialah mengambil berkat kononnya nak merapatkan hubungan dengan Allah, pasal dia ni orang yang bukan sebarang orang. Contoh biasa kita sebut dalam masyarakat kita,
mengambil berkat. Pantang jumpa ustaz yang pakai serban besar, pergi bersalam dengan dia memohon berkat. Tengok, Syekh, doa ustaz, guru minta berkat sikit daripada guru, dia ulur tangan nak bersalam. Pantang jumpa orang serban hijau, orang sebesar, dia hulur tangan untuk mengambil berkat. Ada intikad dia nak ambil berkat daripada guru tersebut, peribadi guru tersebut. Ini merupakan ciri-ciri kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya mengambil berkat dengan guru boleh, tapi atas dasar mengambil berkat atas dasar persahabatan dengan guru tadi. Saya ini mengambil berkat atas dasar kita ini ukhuwah, kita ini bersahabat, maka Allah nyatakan bersalam dengan untuk tujuan mengambil dengan persahabatan itu ada keberkatan. Allah ampunkan dosa orang yang bersalam tujuan merapatkan tali ukhuwah atau tali silaturahim, ada keberkatan kat situ. Tapi untuk mengelakkan kita ditipu oleh syaitan supaya lama-lama hilang tujuan nak ambil berkat dengan tali persaudaraan ataupun persahabatan tadi, dikhawatiri syaitan akan hasut dengan payah. Ni bukan sebarangan orang ini, ada atas body dia tadi. Kalau dia tu mati contohnya, bila dia selalu bersalam dengan ustaz tadi, tiba-tiba menjadi berjaya dapat keajaiban luar biasa. Bila ustaz tadi mati, mula dia pergi ke kubur-kubur memohon keberkatan daripada guru-guru tadi. Itu dia penuh hujah. Maka di sini korbanan alihatan, untuk merapatkan diri dengan Allah saja kami mengambil berkat dengannya, bukannya sembah dia. Tapi di sana balqallu anhum, tetapi hilang lenyap semua sekali orang yang mereka memohon berkat atas dunia. Hilang, tak ada apa pun. Maka wadzalika, dan itulah, Allah kata, dan wadzalika itulah ifkuhum, pembohongan, wa makanu yuftarun, dengan apa yang mereka dahulu ada-adakan. Kalau kita dengar ceramah-ceramah ustaz dalam TV, dalam apa dah, dalam YouTube contohnya, wali-wali ini bukan mati secara luar biasa, dia mati ada anugerah, ada keberkatan bila kita buat baik dengan dia, pergi menyeru dia pergi kubur dia. Sebab tu dia kubur tu menyeru perkara-perkara ini. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, wazalika ifkuhum, dengan demikian mereka berbohong, wa ma kanu yaftarun, dan apa yang dahulu mereka ada kamu ni. Apa lagi dalil kita nak berhujah dengan ni? Allah sendiri ceritakan tidak boleh ambil berkat dengan perkara-perkara tadi. Itu ayat-ayat 28 menafikan ada keberkatan pada ruh-ruh wali tersebut, ruh-ruh nabi tersebut. Dan masyarakat kita sering mengambil berkat dengan apa? Ilmu-ilmu perubatan, ilmu-ilmu persilatan. Tu tengok tu, orang menyeru nenek kebayang datang untuk menyembuhkan penyakit. Dia bercakap. Itulah sebenarnya. Lepas tu ilmu persilatan, menyeru hang tuah, maka hang tuah lahir. Hang tuah wujud dalam diri dia, ajar dia ilmu persilatan. Itulah sebenarnya jin-jin. Dalam ayat yang lain Allah ceritakan bila pergi ke hari akhirat, datang Allah panggil ruh yang kita seru. Contoh siapa? Contoh katalah kita seru Wali Songo, ya Syekh Wali, nama-nama lah, jagat apa nama dia, kali-kali jagat apa nama dia tu. Bila mati nanti Allah sembuh dia. Wahai polan-polan, nah, betul kata betul kamu suruh, kamu dia ni seru kamu, minta tolong kamu. Dia kata, aku tak tahu wahai Allah, aku pun menyeru kamu wahai Allah bila ada sebarang hajat, ada sebarang masalah. Kalau kita seru roh Nabi, Allah panggil Nabi, wahai Nabi, betulkah kamu ajar umat kamu ini untuk minta tolong dengan kamu, minta hajat dengan kamu? Nabi kata, tidak ada wahai Allah, aku pun ada hajat minta dengan kamu, ada masalah minta dengan kamu wahai Allah. Maka nyatalah di sini dunia kalau orang buat perkara ini hanya bertepuk sebelah tangan. Maka di sana rupa-rupanya kita menyembah jin, menyembah syaitan atas dunia ini yang membisikkan kita ada fadilat, ada keberkatan dengan orang yang roh Nabi, roh wali tadi. Itu dia punya mukadimah dia. Nampak jelas dia punya hubungan dia. Syirik dalam mengambil berkat. Kalau kita menyeru mengambil berkat dari apa yang Allah tak nyatakan,
maka itulah merupakan kesyirikan. Ambil berkat dengan yang Allah nyatakan. Contoh, berdoa ketika hari hujan, berdoa ketika malam Lailatul Qadar, datang solat berjemaah dalam Al-Quran, berpuasa dalam bulan Ramadan, buat amal-amal dalam 4 bulan. 4 bulan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab tersebut, 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Itu semua Allah nyatakan keberkatan. Tapi kita cari amalan-amal lain untuk dilakukan pada bulan tersebut. Dah kata dah dalam bulan Zulhijjah ada sekian-sekian, tambah amal lain. Itu tambahan, itu merupakan dia mengkhususkan pada bulan itu, tidak dibenarkan. Itu pun tidak ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, itulah syirik dalam mengambil berkat. Pada surah Al-Ahqaf dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah Al-Mulk, surah Jin, surah Yunus, surah Al-Ma'arij, banyak lebih kurang 8 surah cerita bab ni, pentingnya tauhid dalam mengambil berkat. Kalau tidak, syirik bertukar menjadi syirik dalam mengambil berkat. Kalau mengambil berkat daripada tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Hamim, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Alkitab Al-Quran ini daripada Allah. Allah siapa dia? Allah dia perkasa dan juga dia maha bijaksana. Dah cerita dah semalam sama. Dah cerita Quran ini diturunkan oleh Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Wahai hamba, memandangkan Al-Quran benar daripada Allah, kenapa kamu tak beri perhatian dengan dia? Kenapa kamu benda lain boleh baca tapi Quran tidak baca, sedangkan dia daripada Allah? Jelas tak? Lepas tu Allah pun ceritalah pasal apa dia yang turun Al-Quran perlu kita tengok Quran dia. Maka Allah ceritalah bab dalil akli untuk akal kita berfikir tentang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat dipanggil zajrun, teguran pada orang-orang yang tak nak mengaji Quran. Ma khalaqna samawati wal arda. Tidak kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, illa bil haqq, malaikat dengan kebenaran. Kami tidak akan ciptakan langit dan bumi dan di antaranya kecuali untuk menunjukkan kami ini hebat, kami ini kuat, kami ada kuasa, kami ada kudrat, kami ada iradat, kami ada segala-gala sifat-sifat yang baik bagi kami. Allah nak memperkenalkan dia kuat, dia segala-galanya, jasa dia besar. Kenapa kita tak taat dengan dia? Sedangkan aku buat langit, aku buat bumi di antaranya. Kenapa kita jasa dia tenggelam, kita tidak menyeru, tak berdoa dengan dia semata-mata? Lepas itu, dia buat langit bumi ini untuk siapa? Untuk kita hambanya, jasa dia. Jasa dia tak terhingga. Dia buat langit dan bumi, tapi bila kita tak ada, bila makhluk ciptaan dah tak ada dah, tak tambah dah, maka wa ajalim musamma, dan suatu batas waktu yang telah ditentukan. Dia buat langit bumi ini semasa kita hidup je, semasa makhluk manusia yang dicipta ada. Kalau manusia dah dimatikan semua sekali, maka Allah pun hancurlah langit bumi. Pasal langit bumi, dia nak cerita di sini ya, aku buat langit bumi wahai hamba bukan sia-sia, nak bagi kamu selesa, kamu boleh beramal, kamu boleh berfikir tentang hebatnya aku, jadi kamu taat dengan aku, jadi untuk aku uji kamu. Jadi bila aku tengok hebatnya penciptaan aku, maka kamu kenal aku dengan ayat-ayat aku. Bila kamu dah kenal aku, kamu taat dengan aku. Jadi bila habis ujian kamu di dunia, maka aku pun musnahlah langit bumi tersebut. Pasal dah habis dah tempat untuk uji kamu. Itu juga dia, jasa dia, nak tunjuk jasa dia. Tapi walau bagaimanapun, walladzina kafaru amma unziru mu'ridu, golongan-golongan yang engkar, tak nilai hebatnya Allah dengan penciptaan langit bumi dan di antara keduanya, golongan-golongan engkar. Pasal apa? Tak kenal Allah, tak nak belajar ayat-ayat Allah, tak boleh nilai penciptaan langit dan bumi. Maka amma unziru, dari apa yang mereka telah diperingatkan. Apa dia yang Allah peringatkan? Yang Allah peringatkan kita ialah kitab Al-Quran dia. Dalam kitab Al-Quran dia cerita supaya taat dengan dia. Dalil, aku cipta langit dan bumi.
Aku cerita pun kamu tidak memperingati, wahai hamba. Kamu dengar sekali, kamu lupalah. Bukannya hari-hari di tadabbur peringatan-peringatan tersebut. Maka mu'ridun, maka kamu menjadi orang yang berpaling daripada nak beri ketaatan kepada kami. Ya, itu ayat ketiga. Ayat keempat, qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Ini ayat sini ayat kita baca dulu. Qul ara'aytum, katakanlah, teranglah kepada kamu, kepada aku, ma tad'una min dunillah, apa yang kamu seru daripada selain Allah. Aruni, perlihatlah kepadaku, madza khalaqu, mereka ciptakan, minal ardi am lahum syirkun, boleh tak mereka buat langit atau buat pada bersama-sama membuat bumi, fis samawat, dalam langit. Ayat ni special Quran ni. Kalau bunyi ayat macam ni tajwid, dia panggil itu ni. Sepatutnya utu ni. Kalau kita belajar tajwid, hukum tajwid, bila baris yang ketiga itu ke depan, kita kena baca utu. Specialnya ayat ini. Itu ni. Lain Itu ni, datang kepadaku sebuah kitab. Min qabli, sebelum ini, au atharatin, atau bekas-bekas, min ilmi, daripada pengetahuan kamu, in kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Faham tak ayat dia? Allah, ayat ini teguran kepada orang yang menyeru kepada selain Allah. Maka ayat Zajrun, Allah tanya dia, yang kamu berani seru selain pada aku, dengan kamu seru, dengan orang lain pun kami tak tolong juga. Kamu mengambil berkat juga daripada mana-mana yang aku tak nyatakan keberkatan. Sebagian tadi kita pergi di puja kubur-kubur orang keramat, kubur-kubur wali-wali keramat yang kita rasa kata wali tadi, kita rasa ada keberkatan. Berani kamu buat ini? Pernahkah yang kamu suruh tadi pernah buat bumi? Mampukah dia berpakat dengan aku buat langit? Tunjukkan sebarang bukti daripada mana-mana kita, atau sebagai ilmu kamu, kalau kamu orang benar. Allah cabar kita memohon berkat daripada yang kita agak tadi. Boleh tak dia buat bumi? Bolehkah dia buat langit? Tunjukkan sebarang bukti. Itu kata wahai Muhammad dengan orang-orang yang menyeru memohon berkat daripada orang yang aku tak nyatakan keberkatan tadi. Sudahkah kamu mempunyai kekuasaan dan kelayakan untuk menciptakan sebahagian bumi, atau mereka punya sebarang perkongsian dengan Allah untuk mencipta langit, menguruskan langit? Bawalah kamu kepadaku sebuah kitab yang lain daripada Al-Quran, atau sebarang keterangan daripada ilmu-ilmu kamu berdasarkan peninggalan tok nenek kamu. Apakah? Kalau kamu orang-orang yang betul, nescaya mereka tak mampu buat. Ini Zajrun untuk golongan-golongan yang menyeru, mengeberkat di tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan. Biasanya menyuruh adalah roh-roh wali, roh Nabi tadi. Ayat yang kelima juga teguran. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Tidak ada yang lebih sesat lagi orang yang mengambil berkat daripada yang Allah tak nyatakan keberkatan dia. Tengok tu. Allah katakan dosa sebesar-besar dosa ialah dosa yang mengambil berkat daripada keberkatan yang Allah tak nyatakan. Maknanya orang yang mereka-reka amalan, mengkhususkan untuk hari-hari seketu. Dia reka lah. Dia buat hadis palsu. Kalau buat amalan sekian-sekian pada hari sekian-sekian, dapat pahala sekian-sekian. Allah kata tidak ada dosa yang besar lagi daripada buat perkara tersebut. Ini kena hati-hati ni. Orang kata mereka buat amalan sekian-sekian, dapat pahala sekian-sekian, tapi Allah tak nyatakan perkara itu. Cuma kita buat, kita saja buat. Maka Allah kata, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang buat semacam itu. Ayat ni amat-amat mengerikan. Amat-amat mengerikan kalau kita tak belajar Quran, tak belajar hadis. Kita sering ditipu dengan orang reka amalan-amalan tentu. Kononnya Allah akan bagi ganjaran pahala yang mereka reka-rekakan anjaran pahala tersebut. Tak.
Ada contoh tadi, pergi di kubur sekian dapat pahala sama dengan 70 tahun amalan. Tengok, pergi kubur sekian-sekian dapat pahala 70 ribu tahun. Itu maknanya direka saja. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapa lebih sesat daripada orang yang menyeru dari selain Allah yang tidak memperkenankan padanya sampai pada hari kiamat, maka mereka wahum an du'aihim ghafilun, maka mereka permohonan mereka masuk orang yang lalai cuai. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Tidak ada yang lebih sesat selain orang yang memohon berkat yang selain daripada Allah nyatakan, yang tidak dapat menyahut atau memberikan sebarang pertolongan kepada mereka hingga hari akhirat nanti. Orang tu memang tak bertolong pun, kamu hanya bertepuk sebelah tangan saja. Bahkan tengok ni, bahkan makhluk-makhluk yang kamu sembah, yang kamu ambil berkat, yang kamu seru tadi, tidak dapat menyedari atau memberi layanan baik pada permohonan kamu pun. Tengok tak? Macam orang katakan, dia dengar lah, dia tahu niat kita lah, tak ada apa-apa pun. Okay? Kalau kita kata jangan sebarangan pergi rumah syekh tu, dia tahu niat kita. Itu tak nampak tak tu? Itulah merupakan dia tak tahu, dia tak sedar. Itulah yang Allah cerita dalam ayat ini. Ayat yang ke-6. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dihimpunkan untuk dihitung amalan-amalan dia pada hari akhirat nanti, maka menjadilah segala yang disembah tadi, segala yang dimohon berkat atasnya tadi sebagai musuh dia. Tengok, bila kita mati, kalau di dunia kita sering minta tolong perkara-perkara tadi, menggunakan dalil hadis-hadis palsu, kita pergi beramal di sekian-sekian tempat, mencari berkat di mana-mana yang Allah tak nyata keberkatan dia, kita pergi seru benda-benda tadi. Pergi di contoh, pergi di biasa kubur-kubur lah. Kubur orang biasa tak pergi. Kalau kubur penjenayah ke, kubur pengendar dadah ke, takkan pergi. Tak ada orang memohon berkat atau bertawassul dengan kubur-kubur orang jahat. Biasa orang pergi kubur orang alim, kubur yang rasa dia ini rapat dengan Allah, itu baru kita pergi. Kenapa? Pasal dia kata bukan sembarangan kubur tadi, ada keberkatan kubur tadi. Jadi kita pergilah kubur dia tadi. Bila pergi kubur dia, menyeru dia, minta tolong dia, mengambil berkat dengan dia, maka Allah kata kalau mati nanti, maka dihimpun bersama dengan orang yang minta berkat tadi, orang yang kita seru tadi. Maka bila pergi jumpa, Allah akan panggil orang yang kita minta tolong, orang yang kita memohon berkat, orang yang kita memohon syafaat, apa-apa saja, panggil dia menjadi saksi. Bila panggil dia, tengok tadi kan, saya dah urah tadi, dia kata apa? Maka menjadilah kanu lahum a'da'a. Kanu, mereka adalah sebagai menjadi musuh-musuh. Nak marah dia. Siapa nak marah? Orang yang kita seru tadi akan menjadi marah pada orang yang menyeru. Rupa-rupanya bertepuk sebelah tangan saja. Atas dunia, kalau kita pergi di contoh makam, siapa dia makam yang paling popular di sini? Boleh sebut contoh tak? Boleh kan? Contoh, kita pergi ke makam Habib Noh, Singapura. Pergi sana, berdoa ke sana, kita letakkan fadilat. Dengan berdoa ke situ, ada fadilat katakan dapat sama dengan 10,000 tahun amalan di tempat lain. Maka bila mati, Allah akan bangkitkan Habib Noh dengan kita di akhirat. Dibangkitkan, wahai fulan, betul ke tak betul? Kamu ajar untuk yang pergi minta dengan kamu ini, minta berkat dengan kamu, minta tolong dengan kamu, minta hajat dengan kamu, dapat sekian-sekian fadilat. Boleh menyuruh kamu, boleh minta tolong kamu, betul macam tu ke? Allah kata, aku sebagai saksi. Maka dia kata, wahai Allah,
Aku pun minta tolong kamu sebarang hajat. Aku pun minta tolong pada kamu untuk sebarang masalah. Kenapalah dia ini minta tolong dengan aku? Tak pernah aku ajak. Begitu juga dengan Nabi-Nabi. Begitu juga dengan siapa-siapa saja yang kita seru kepada selain Allah, benda sama akan berlaku. Dia takut dengan Allah. Dia risau, takut Allah hukum dia. Maka dia melepaskan. Dia menjadi musuh. Kanu lahum a'da'a. Aku menjadi musuh pada mereka. Rupa-rupanya orang yang menyeru itu hanya bertepuk sebelah tangan saja. Kita saja rasa dia boleh tolong kita. Kita saja ada keberkatan kat situ. Tidak ada sebenarnya. Bahkan bila mati, tidak ada sebarang pertolongan. Hanya menjadi musuh pun ada kat situ. Kanu lahu a'da'a. Lepas tu wakanu dan adalah mereka itu bi'ibadatihim kafirin. Ibadat-ibadat mereka, mengambil berkat mereka, seru-seru mereka, tidak lain pada menyebabkan mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan mereka orang yang termasuk orang-orang yang mengingkari. Apa dia ibadat? Ibadat ini bukan setakat solat, puasa, haji. Bukan. Ibadat ini setiap sesuatu perbuatan kita yang kita rasa dengan perbuatan kita ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadat. Apa-apa saja yang kita buat untuk Allah dan diberi pahala oleh Allah untuk kita, itu dipanggil ibadat. Tiba-tiba kita buat perkara-perkara yang Allah tak nyatakan, Nabi tak ajarkan, kononnya Allah akan beri pahala. Kononnya, maka itulah ayat ni. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bahkan mereka, penyembahan mereka, ibadat mereka, tidak ada apa-apa pun buat menjadi kufur pada aku sahaja. Menyeru pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila manusia dihimpunkan untuk dihitung amalan pada hari akhirat, maka menjadilah segala yang mereka seru atau selain daripada aku, maka orang-orang menyembah itu dan segala yang sebab itu juga tak mengakui serta mendustakan penyembahan mereka, dia akan mufarakah, memutuskan hubungan ke situ. Maka ternyatalah ibadat-ibadat mereka merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi ayat inilah ayat bagaimana golongan-golongan berhujah dalam mengajar boleh bertawassul dengan perkara-perkara ini, boleh mengambil berkat dengan perkara-perkara ini. Sedangkan jelas ayat Al-Quran jelas, amat-amat jelas, sikit pun tidak ada yang boleh dipesongkan untuk tafsir pada perkara-perkara lain. Itu yang dalil akli tadi, dan juga teguran-teguran Allah betapa perlunya hanya beriman kepada Allah semata-mata, tidak boleh minta kepada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketujuh, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran kami yang jelas dan nyata, berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran bahawa bila sampai saja mereka ini ialah ahli sihir yang nyata. Jadi ini panggil ayat dipanggil ayat syikayah. Ayat Allah menukilkan, Allah mereport, Allah membuat laporan degilnya orang-orang yang menolak Al-Quran, yang tak belajar Al-Quran. Dipanggil ayat syikayah, ayat laporan Allah degilnya hamba yang diciptakan terhadapnya. Bukan setakat nak taat dengan dia, nak baca, nak bertadabbur ayatnya pun tak nak. Bahkan kata ayat-ayat Allah ini ialah sihir yang nyata. Kenapa sihir nyata? Dia kata Quran sihir nyata. Kenapa? Kerana duduk apa? Nabi baca dengan dia, tapi ramai pengikut, walaupun Nabi orang yang tak popular, Nabi orang yang miskin, Nabi anak yatim, kalangan Nabi hanya hamba-hamba saja, tapi makin hari makin ramai, mereka mengatakan itulah sihir sebenarnya, kata-kata mereka, itulah sihir sebenarnya. Ayat degilnya manusia, Allah
nukilkan ayat bentuk syikayah namanya. Syikayah tentang degilnya manusia. Ayat 7. Ayat 8 pun ayat syikayah. Semua ayat syikayah ni. Tentang rungutan Allah. Degil manusia tak nak membalas jasa-jasa Allah. Dah tahu dah Allah buat dia. Allah jasa Allah buat langit, buat bumi, buat segala-galanya. Tapi tak nak juga merapatkan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 8. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a wa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Am yaquluna iftarah, ataukah mereka mengatakan saya ulang ya. Bukan setakat saja, bahkan mereka menuduh dengan berkata Muhammad telah merekakan Al-Quran. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau aku merekakan Al-Quran, tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan. Kerana kamu dan juga lain dari kamu tidak berkuasa memberikan aku sebarang pertolongan. Allah lebih mengetahui akan yang kamu katakan itu. Syukurlah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Dia jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah merungut tentang degilnya, dia kata Nabi reka ayat Al-Quran pula. Tadi dia kata ahli sihir, ini dia kata Nabi reka ayat Al-Quran pula. Nabi kata, wahai orang Arab, kalau aku reka Al-Quran, pasal Al-Quran daripada Allah, pasti Allah akan bunuh aku. Pasti Allah akan kenakan hukuman. Pasal kamu bertahun, kalau orang lawan Allah, kamu tahu orang lawan Allah, pasti Allah akan hukum mereka. Wahai orang Arab, ini kalau aku ajar yang salah, aku cakap apa yang Allah tak cakap, aku mendustakan nama Allah, maka pasti Allah akan hukum aku. Dan bila Allah hukum aku, pasti kamu tak boleh bela aku. Bila Allah hukum, tidak ada orang boleh bela pun, kamu tahu perkara ini pun. Itu maksudnya. Dalam ayat yang lain, dalam ayat ayat Al-Haqqah, kalau Nabi cuba cerita yang lain daripada ayat Al-Quran, nescaya Allah akan sentak jantung hati dia. Nak cerita bersini betapa beratnya orang berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengok, tuan-tuan tengok surah Al-Ahqaf. Awal lagi ni kita boleh, kalau boleh kita berhenti awal, tak apa. Tengok surah Al-Ahqaf. Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat surah berapa? Saya tertarik pasal ini, pasal orang yang mendustakan Allah dengan mempalsukan ayat-ayat Allah, hukuman yang amat berat. Saya nak buat dalil bukti. Kita tengok ayat ni. Al-Haqqah ayat surah berapa? 46. Bukan tu Haqqah. Haqqah. H-A-Q-Q-A-H. Haqqah 69. Buku ayat 44. Nak cerita ni dalil berat sekali orang yang mendusta, orang yang mereka-rekakan ajaran kata-kata Allah, mendusta atas nama Allah. Cuba. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata reka. Tengok ni. Allah menegur Nabi. Wahai Muhammad, kalau kamu bagi tahu kepada umat kamu yang tak sama dengan aku ajar kamu, direka. Allah bagi tahu lain, Nabi bagi tahu lain. Apa jadi? Tengok la akhadna minhu bil yamin. Tentu kami akan menyentak dengan kekuasaan kami. Kami akan tarik jantung kami ketika itu juga. Tengok ni. Betapa dahsyatnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang mereka-reka ayat-ayat Allah. Orang tafsir lain. Allah kata lain, dia tafsir lain. Nabi pun Allah akan mati ketika itu juga. Tengok. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantung kamu supaya apa? Kamu mati dengan serta-merta, wahai Muhammad. Tengok. Betapa dahsyatnya orang mendustakan ayat Allah. Kalau Nabi Musa terus ketika itu juga Allah matikan. Kita berani-berani reka ayat-ayat Allah, berani-berani mendustakan ayat-ayat Allah. Tengok macam di hari akhirat nanti. Lepas tu
Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada siapa yang boleh menghalang kami daripada hukum kamu ketika itu. Tengok amat-amat mengerikan lah. Amat-amat mengerikan kalau ada kita mendustakan atas nama Allah, mentafsirkan ayat Al-Quran secara baca terjemahan tak bertelaki sebagaimana ahli-ahli tafsir mutabaat. Bahaya. Sebab itu kita tak boleh baca terjemahan secara agak-agak dan berhujah atas kebenaran. Pasal dikhawatiri tak sama dengan apa yang ahli tafsir telah nyatakan ketika itu. Nampak tak sini? Maka wahai orang Arab, kamu tahu Allah Maha Kuasa. Kalau aku mendustakan ayat Allah, tak betul aku cerita, nescaya Allah hukum aku. Dalil ayat Al-Haqqah tadi, maka kamu pun tak boleh tolong. Maka benar ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat lain pula. Itu yang ke berapa tu? Itu surah Al-Haqqah ni. Balik semula ke surah Al-Haqqah. Ayat 8, ayat 9. Ini pun semua ayat ayat ke-9 surah Ahqaf. Sama Ahqaf. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah lagi, ini pun ayat rumutan, juga ayat syikayah. Maknanya Allah merungut degilnya orang-orang yang tak nak mengaji Quran. Begitu sekali Allah ceritakan nak sentap, nak bunuh, berani lagi tak nak belajar, berani lagi mereka reka ayat-ayat Allah. Rungutan Allah merungut dengan tentang kedegilan manusia. Lepas tu katakan lagi, bukanlah aku seorang rasul yang membawa agama dan yang belaina agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang dahulu pun. Nabi Musa bawa Taurat, Nabi Isa bawa Injil. Sama, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan aku tidak mengetahui apa yang aku laku padaku dan kepada kamu. Ayat ni di samping ayat tu ayat syikayah, juga ayat nak ceritakan Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tahu perkara gaib. Apa akan berlaku pada aku pun aku tak tahu. Apa yang akan berlaku pada kamu pun aku tak tahu. Pasal aku hanya baca Quran saja. Allah wahyu, itu je aku bercakap. Maka memandangkan aku bagi tahu hanya kata-kata Allah, maka aku suruh kamu beramal pun amalan daripada Allah, maknanya syariat. Iman pun untuk Allah, syariat pun daripada Allah. Maka jangan kamu beramal dengan benda-benda yang tak ada dalam syariat. Pasal benda gaib aku tak tahu. Benda-benda mimpi aku tak tahu. Tapi aku tahu hanya apa yang Allah bagi tahu aku je. Aku bagi tahu apa yang Allah bagi tahu aku saja. Oleh itu wahai hamba, untuk kita ni, oleh itu wahai pembaca-pembaca Al-Quran, maka Nabi kata in attabi'u illa ma yuha. Aku hanya memberitahu, melakukan daripada wahyu saja. Amalan-amalan kita pun hendaklah daripada wahyu Allah ataupun daripada hadis Nabi saja. Itu je punca dia. Maka iman amal adalah hendaklah ada dalil dan bukti. Tanpa dalil dan bukti, maka itu hawa nafsu. Allah tak akan terima amal akidah iman daripada hawa nafsu. Jelas Nabi kata, aku pun in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Aku pun tidak melakukan apa-apa yang diwahyu aku pun melakukan suatu malaikat apa yang Allah bagi tahu saja kepadaku. Dan aku tidak lain hanya seorang rasul. Tugas aku ialah nadhirun, memberi peringatan. Hari-hari aku beri peringatan. Lepas tu orang kata disip, maka kita pun kena baca hari-hari. Kalau tidak, tak jadi peringatan. Kalau baca sekali saja, bukan peringatan. Peringatan ialah hari-hari. Hari ni beli gula, esok beli gula, hari-hari ingat, barulah peringatan, barulah hak Al-Quran. Kalau bukan berkali-kali, bukan peringatan.
Batulah Allah cerita syurga, neraka, akhirat. Batu orang kata dia, oh gila, cerita benda sama. Sedangkan Allah kata, itulah peringatan. Sikit-sikit ustaz ni syurga, sikit-sikit syirik, sikit-sikit tauhid. Itulah peringatan. Orang tak faham Al-Quran, dia mengejek lah. Apa ustaz ni? Sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Quran kata macam itu. Itu hujah dia. Itu hujah dia. Ilazir mubin. Yang 10. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Katalah lagi, ini pun syikayah juga. Bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini yang datang daripada Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi daripada Bani Israel memberi keterangan mengakui sahnya kitab ini, iaitu Al-Quran. Pasal Al-Quran benar kita Injil, maka dia percaya Al-Quran ni daripada Allah. Sedangkan kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya. Wahai orang Arab jahiliah, kenapa kamu degil sangat? Kamu dengar cerita kan, sebelum ini pun dah ada rasul yang lain. Nabi Musa pun kamu tahu cerita, Nabi Isa pun kamu cerita, Nabi Ibrahim pun kamu tahu cerita, Nabi Ismail pun kamu tahu cerita. Nabi-nabi ini berkata, ada Nabi akhir zaman yang bawa Al-Quran, mereka membenarkan. Kenapa kamu degil lagi, wahai hamba? Kenapa kamu degil lagi ni? Sungguhnya Allah tak memberi hidayah, petunjuk pada orang-orang yang zalim, yang degil. Hidayah Allah tak ada bila kamu tak terima kitab kami, bila kamu tak bertadabbur kitab kami. Aku tak beri hidayah kepada kamu. Itulah mana peri pentingnya Al-Quran. Golongan-golongan sombong sangat ini yang tidak mendalami ini, Allah merungut. Bila Allah merungut, tahulah Allah akan khatam mereka bila sampai ke tahap rungutan Allah tersebut tentang kesombongan dia. Ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan kerana sombong angkuhnya orang-orang kafir itu, mereka berkata tentang kepercayaan orang-orang beriman, kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami dari mempercayainya, kerana kamilah yang sepatutnya menerima segala kebaikan. Dan setelah mereka tak dapat menerima petunjuk Al-Quran, mereka musuhnya, lalu mereka mencacinya dengan berkata, Al-Quran inilah rekaan dusta yang lama. Ini pun syikayah juga. Degilnya orang Arab, dia kata, kalau Allah nak turunkan kitab, kalau Allah nak turunkan wahyu, mesti Allah turunkan kepada kami. Pasal kami kaya, kami popular, kami hebat, kami segala-galanya. Dan ayat sebelum ini tentulah diberi pada orang kaya dua bandar, Taif dan Arab. Tak sama, mana samalah. Mana bagi dia, orang berjaya ialah orang kaya, orang popular, itulah baru boleh layak jadi ketua agama. Kalau miskin, tak layak jadi ketua agama. Pasal dia tak ada apa-apa kelebihan. Itu degil je sikap mereka ini. Ayat 12. Wa min qabli kitabun Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al-Quran ini adalah dusta? Dusta yang terlama, padahal telah ada sebelum kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya, dan Al-Quran pula sebuah kitab yang mengesahkan kebenaran kitab Taurat dan kitab Injil tersebut, diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang yang zalim, dan bagilah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Bagi kabar gembira kepada orang-orang yang buat kebaikan. Orang tolak Al-Quran, bagi ancaman orang yang nak mempercayai Al-Quran daripada Allah, beramal dengan dia, faham dia akan memberi kebaikan. Untuk golongan ini Allah bagi ayat tabsyir. Ayat 13, ayat khabar gembira kepada orang yang selalu dengan Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dan meyakini Al-Quran saja untuk diberi hidayah, diberi rahmat. Untuk golongan ini, mereka yang sikit, golongan yang berjuang untuk Al-Quran, innal ladzina qalu, golongan ini yang menegaskan, yakin, berkata apa? Rabbunallahu thumma istaqamu.
Tuhan kami ialah Allah. Dengan yakinnya mereka berkata, hati mereka kata, daripada mana mereka tahu? Dengan baca ayat-ayat Allah, mereka kenal Allah. Tidak akan mengenai berkat kepada selain Allah, tidak akan menyeru kepada selain Allah. Maka hati dia, perbuatan dia sama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbunallah ini ialah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak mengambil sebarang berkat daripada yang orang-orang lain yang Allah tak nyata, ataupun tempat yang Allah tak nyatakan keberkatan. Mentauhidkan, yakni keimanan. Ini iman, tahap iman. 100% iman. Tauhid. Innal ladzina qalu rabbunallah. Semua kemudian daripada sebelum tu, daripada mana iman ni? Daripada mana rabbunallah? Daripada mana keyakinan dia tahu rabbunallah? Daripada berulang kali bila Allah cerita aku buat langit, aku buat bumi, aku buat segala tu, itulah dia yakin. Itulah Allah. Itu sebut Rabbunallah. Pasal dia kenal Allah. Dia kenal Allah ada sifat-sifat, ada kudrat, ada segala-galanya. Sebab tu dia berani kata, qalu Rabbunallah. Jasa Allah besar. Sebab tu dia yakin. Pertama. Summa kemudian, tengok ya, ayat penting ayat ni. Summa kemudian istaqamu. Istiqamah. Istiqamah dengan apa-apa yang Al-Quran cerita. Aku ada seorang Nabi untuk baca ayat-ayat kami, untuk cerita apa dia amalan-amalan yang kamu kena buat, wahai hamba. Maka mulut kata macam tu, hati kata macam tu, dalam masa dia taat dengan buat amalan-amalan sunnah apa yang Nabi ajar. Maka di sini iman dan amal. Istiqamah dengan amal soleh. Ada dua perkara ini sajalah. Maka barulah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu takkan takut dan duka cita lagi nak datang menemui aku. Pasal apa? Pasal semua malaikat menjadi kawan kamu. Hari-hari kamu duduk dengan malaikat. Maka mati pun malaikat akan menemani kamu di alam barzah, di padang mahsyar, di syurga pun ada malaikat bersama kamu. Pasal apa? Pasal kamu dah kenal dah. Dalam ayat-ayat kami ada aku ceritakan perkara-perkara ini. Boleh. Maka ulaika ashabul jannah. Mereka lah ahli syurga. Yang Quran sunnah tadi mereka lah ahli syurga. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi amal-amal soleh, iman dan amal yang mereka telah kerjakan tadi, yakni mereka betul-betul mengikuti titahan-titahan Allah dalam Al-Quran. Mereka kenal Allah, kenal nabinya, dan yakin adanya hari akhirat. Ada 3 perkara inilah. Atas dasar membalas, mereka faham 3 perkara ini, mereka istiqamah 3 perkara ini, Allah balas mereka jazaan bima. Atas perkara mereka kenal 3 perkara tadi yang Allah ulang-ulang. Allah ulangkan diri dia, siapa diri dia. Allah ulang siapa nabi dia untuk amalan sunnah. Allah ulang adanya hari akhirat supaya kita berikhtiar untuk pergi akhirat. Atas 3 inilah jazaan bima kanu ya'lamu. Allah balas mereka tadi. Habis ayat 13, ayat 14 kita sambung besoklah. Cuma saya ayat 14 ini ialah ayat 15 ini ialah Allah cerita kisah apa? Allah cerita kisah hubungan baik dengan keluarga. Allah nak tunjukkan, saya buat gambar ringkas dulu. Bila kita dah kenal Allah, kita kenal Nabi, kita kenal hari akhirat, maka kita akan taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, bila kita kenal dia daripada Al-Quran, maka Allah cerita ke ayat 15 ini, bagaimana kamu balas jasa aku bila kenal aku, begitulah kamu perlu balas jasa mak bapak kamu. Kamu kena taat segala-galanya. Pasal aku buat dalil-dalil yang kamu kena ikut. Jadi memandangkan kamu tahu jasa mak bapak kamu. Pasal kebanyakan manusia akan taat kepada bapa. Jahat mana manusia pun, amat-amat jarang lah orang yang lawan mak bapak ni. Terlalu jarang lah. Tapi sebagai besar manusia, naluri dia, orang bukan Islam ke, akan sayang dengan mak bapak dia. Orang Hindu ke, orang Buddha ke, dia sayang. Pasal apa? Sayang. Jasa mak bapak dia terlalu banyak untuk dia. Allah cerita ni. Maka wahai hamba, memandangkan kamu kenal jasa mak bapak kamu, susahnya dia mengandungkan kamu, susahnya dia beranakkan kamu, susahkan segala-galanya menyusukan kamu, tak. Tapi kembalas jasa dia. Tak, kamu taat dengan dia.
Kenapa dengan aku kamu lawan? Kenapa dengan aku kamu degil? Kenapa dengan aku kamu tak bersyukur? Sedangkan mak bapak kamu pun aku yang masukkan dalam hati dia kasih sayang untuk kamu. Kau balas jasa dia. Takkan dengan aku kamu tak balas? Jadi Allah cerita ayat 15. Perlunya nak masuk syurga, kena balas jasa mak ayah kita, buat baik dengan mereka. Jadi bila otomatik, bila kita kenal Allah, sayang Allah, otomatik kita akan menjadi baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Puncanya dengan Allah, kenal Nabi, kenal hari akhirat, otomatik perkara-perkara kehidupan seharian akan mengikut segala pemahaman dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.